warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5 Semester. Apa khabar? Kita harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini sebenarnya apa yang kita nak belajar? Okey, kita tengok sini. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada satu tajuk yang baru, iaitu kemandirian spesies tumbuhan, iaitu pelindungan tumbuhan daripada musuh. Dan kalau yang lepas-lepas kita dah belajar tentang kemandirian spesies haiwan, jadi hari ini kita beralih kepada tumbuhan. Dan dalam tajuk ini, objektif kita yang kita nak capai ialah menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey. Dan yang kedua, memberi sekurang-kurangnya 2 contoh tumbuhan melindungi diri daripada musuh bagi setiap cara. Maksudnya bagi setiap cara yang kita belajar ataupun ciri-ciri tumbuhan tu, kita perlu nyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh. Kalau boleh lebih lagi bagus. Okey. Jadi seperti juga haiwan, tumbuhan juga perlu memastikan kemandirian spesiesnya supaya generasinya tidak pupus. Kan? Kalau kita dulu belajar tentang haiwan, bagaimana haiwan nak melindungi anaknya, melindungi telurnya, okey, melindungi spesiesnya daripada diancam kepupusan sama ada daripada musuh ataupun cuaca yang melampau. Jadi begitu juga dengan tumbuhan. Jadi untuk memastikan spesiesnya tidak pupus, tumbuhan juga perlu yang pertama melindungi dirinya daripada musuh. Okey. Sama ada musuh itu ingin memusnahkan tumbuhan tersebut ataupun lain-lain. Okey. Yang kedua, melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau, sama ada panas melampau, sejuk yang melampau ataupun cuaca yang berangin kencang. Okey. Dan yang ketiga, memencarkan ataupun menyebarkan biji benihnya jauh daripada pokok induk ataupun pokok asal. Okey, jadi untuk 1 dan 2 ni, okey, kita dapati dulu haiwan juga melindungi dirinya daripada musuh dan juga melindungi dirinya daripada cuaca melampau. Cuba nombor 3 ni, ia khusus hanya untuk tumbuhan sahaja, kerana haiwan dia tak ada biji benih. Dan perbezaan haiwan dengan tumbuhan, haiwan perlu memastikan anaknya sentiasa berada bersamanya, tetapi tumbuhan dia perlu memastikan anaknya jauh daripada pokok induk ataupun pokok asal. Jadi untuk hari ini kita hanya nak belajar tentang yang pertama sahaja, bagaimana tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh. Untuk yang kedua dan ketiga kita akan belajar pada sesi yang seterusnya. Baik. Jadi bagaimana tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh? Yang pertama, dengan mempunyai duri yang tajam. Sebagai contohnya durian, nenas dan juga kaktus. Dan juga ada lagi tumbuhan lain yang mempunyai duri seperti pokok limau, okey. Apa lagi? Pokok bunga ros, okey, ataupun bunga mawar, pokok bunga kertas, okey. Pokok nibung, siapa yang pernah pergi ke tepi-tepi pantai yang kawasan hutan sikit berhampiran pantai, kita akan jumpa pokok nibung yang biasanya orang ambil batang nibungnya untuk membuat tiang-tiang pada jeti dan sebagainya. Jadi kamu boleh google lah bagaimana rupa batang nibung tu, dia berduri. Jadi untuk yang berduri tajam ni, kalau kita perasan haiwan juga mempunyai ciri-ciri yang sedemikian. Contohnya ikan buntal, landak. Jadi tumbuhan juga sebahagiannya mempunyai duri yang tajam, khusus untuk melindungi dirinya daripada ancaman musuh, terutamanya daripada haiwan lah. Kalau untuk manusia, kalau jumpa durian ni tak ada masalah, dia ada parang, ada apa semua, boleh buka kulit durian untuk dimakan isinya. Tapi untuk haiwan dia agak payah sedikit kan. Okey, begitu juga dengan kaktus dan juga nenas. Okey, jadi itu yang pertama, mempunyai duri yang tajam. Okey, jadi kalau boleh nyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada contoh yang telah pun cikgu beri ini. Okey, kemudian mempunyai getah. Setengah tumbuhan mempunyai getah, contohnya nangka, pokok getah sendiri, manggis, apa lagi? Cempedak. Okey, apa lagi? Betik. Okey, dan beberapa lagi tumbuhan yang mempunyai getah, contohnya pokok sukun. Okey, jadi getah-getah ini menghalang musuh, terutamanya haiwan, untuk mencederakan tumbuhan tersebut. Okey, ataupun memusnahkan tumbuhan tersebut. Okey, jadi getah juga merupakan salah satu ciri yang ada pada tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada
musuh dia. Okey. Dan seterusnya apa lagi? Mempunyai bulu yang halus. Okey. Contohnya pokok buluh. Buluh ni kalau kita dari jauh kita tak nampak. Bila kita dekat, kita letak tangan kita pada batang pokok buluh, kita akan melekatlah duri-duri yang duri pula dah. Minta maaf. Bulu yang halus pada tapak tangan kita, dan bulu-bulu tersebut berasa miang. Jadi kalau macam haiwan, dia akan sukar sedikit untuk memusnahkan pokok buluh ni. Okey. Begitu juga bende, apa lagi? Labu. Kalau kita tengok pokok terung pun mempunyai bulu-bulu. Pokok serai, bulu-bulu ini melindungi tumbuhan tersebut daripada diancam oleh musuh, terutamanya haiwan. Okey, itu dia. Jadi ini kita dah masuk pada yang ketiga, berbulu halus. Okey, pernah tengok bende kan? Okey, pada buah bende itu sendiri pun dah ada bulu juga. Okey, kalau pada labu, pada dia punya buah tak adalah, tapi pada dia punya pokoknya, pokok labu ni adalah jenis pokok yang menjala kan. Jadi banyak dia penuhi bulu-bulu pada bahagian batang dan juga pada bahagian daun tumbuhan tersebut. Okey. Seterusnya, mempunyai bau yang busuk. Okey. Jadi bila bau busuk, haiwan pun tak maulah menghampiri ataupun mengancam tumbuhan tersebut. Okey, sebagai contohnya pokok pakma ataupun Rafflesia. Ini di tempat kita tak ada lah. Yang paling popular dia terdapat di Sabah, dan kalau tak silap cikgu, hanya di Sabah saja ada tumbuhan ini. Pokok pakma ni dia tak ada batang, tak ada apa. Dia cuma satu bunga saja terletak di atas tanah macam tu. Macam kobis kan. Kalau kita tengok kobis ni di ladang-ladang, dia tak ada batang, tak ada dahan. Dia tiba-tiba je ada dia punya kobis tu di atas tanah. Jadi begitu juga dengan pokok pakma ni. Dan pokok pakma ni kalau kita tengok, dia mempunyai bau yang busuk di bahagian tengah dia. Di bahagian tengah tu ada cecair, kegunaannya untuk memerangkap serangga. Okey. Dan kita memang tak boleh nak ambil bawa balik tanam lah pokok ni, sebab ia adalah spesies yang diancam kepupusan. Jadi kita boleh datang ke tempat di mana terdapatnya pokok pakma ni, kita boleh bergambar, sebab ini salah satu tarikan lah. Dah tak semua tempat ada bunga paling besar ni. Okey, ataupun kita panggil sebagai Rafflesia. Tapi dia cuma tampak cantik saja, tapi dia tak ada bau yang harum lah. Bau dia pun busuk juga. Cuma keunikan dia saiz dia besar, dan tidak banyak tempat, ataupun kalau tak silap hanya di Sabah saja yang terdapat tumbuhan ini, dan ia merupakan tumbuhan yang diancam kepupusan. Yang kedua, bunga tai ayam, cantik dipandang tetapi tidak mempunyai bau yang harum, malah mempunyai bau yang busuk. Dan yang terakhir sekali, seperti pokok ulam raja ni, dia sebenarnya pokok hiasan juga, tetapi pokok hiasan yang bukan jenis berbunga. Pokoknya pokok Jerman. Okey, bukan Jerman tu negara Jerman. Okey, ini Jerman. Ini juga salah satu tumbuhan yang mempunyai bau yang busuk. Dan ada lagi contohnya pokok tembakau, dia juga mempunyai bau yang busuk. Bila bau busuk, tak adalah haiwan lain yang ingin memusnahkan ataupun mengancam dia, malah menjauhi dirinya daripada tumbuhan tersebut. Okey. Dan kalau kita perasan, dulu kita belajar tentang haiwan, terdapat juga haiwan yang mengeluarkan bau busuk untuk melindungi dirinya daripada diancam ataupun didekati oleh musuh. Contohnya pepijat, skunk dan sebagainya. Okey. Dan ciri yang seterusnya, dah habis dah pun. Jadi ada berapa ciri yang kita belajar? Berbau busuk, beracun, berbulu halus, mengeluarkan getah atau mempunyai getah, dan juga berduri tajam. Ini saja 5 ciri-ciri tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh, dan itulah dia contoh-contohnya. Jadi cikgu harap kamu telah pun dapat capai objektif kita pada hari ini, menyatakan sekurang kita nak 4 saja. Cikgu beri 5, tapi kau boleh ingat 5 lagi bagus. Okey, kurang-kurangnya boleh ingat 4, dan setiap satu tu diharapnya kamu dapat ingat sekurang-kurangnya 2. Kalau boleh lebih lagi bagus, sebab
banyak tumbuhan ni pun bukanlah asing pada kamu. Yang asing mungkin macam pokok pakma, tapi kita tertinggal satu ni sebenarnya. Beracun. Mungkin cikgu tak sempat sentuh tadi. Patutlah rasa macam macam ada tertinggal aja kan. Slide dia cikgu pun dah buat. Okey, yang ini beracun. Okey, jadi setengah tumbuhan juga mengeluarkan racun ataupun mempunyai racun. Contohnya seperti cendawan. Kita tahu ada setengah cendawan memang kita boleh makan kan. Tapi ada setengah cendawan mempunyai racun yang boleh membunuh kita. Jadi kita kena kenal pasti. Tapi kalau yang terdapat dekat kedai-kedai pasar raya tu tak ada masalah lah. Memang boleh makan punya kan. Jadi tapi kalau kita ke hutan, kita rasa jumpa cendawan, bukan semua cendawan boleh dimakan. Jadi kita perlu ada ilmu dalam hutan lah. Okey. Jadi ini salah satu contoh cendawan yang beracun. Okey. Yang kedua, pongpong. Pongpong ni kalau kita tengok, dia banyak tumbuh di pesisiran sungai. Okey. Dan buahnya memang kelihatan menarik, cantik je macam tu. Dan kalau kita tengok, bila dia masak, dia warna merah. Kita pun rasa macam nak makan. Tapi jangan cuba-cuba makan sebab dia mempunyai racun yang boleh membunuh. Okey. Tumbuhan, haiwan pun tak mau makan buah ni. Okey. Pongpong, bukan pimpong. Pimpong tu yang ada raket kayu kita main pukul bola dekat meja kan. Pongpong pun bukan. Pongpong ni yang tukang sorak tepi padang ni. Ini pongpong, namanya P-O-N-G, pongpong. Dan satu lagi pokok alamanda, pun cantik dipandang tetapi dia mempunyai racun. Dan pokok-pokok ni kalau nak tanam sebagai hiasan, perlulah ditanam di luar rumah, tak sesuai tanam di dalam rumah. Terutamanya kalau ada kanak-kanak, dia tak tahu pokok mana beracun, pokok mana tidak kan. Dia petiknya dan sebagainya, jadi masalah nanti. Okey, jadi itu adalah 5 ciri-ciri tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh. Okey, cikgu ulang balik. Berduri tajam, okey, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun, dan yang tak akhir sekali berbau busuk. Jadi cikgu harap kamu dapat ingatlah semua. Okey. Dan untuk itu silalah jawab soalan yang telah pun cikgu sediakan. Okey, soalan kuis seperti biasa telah pun cikgu sediakan. Dan tolong jawab soalan tersebut. Dan kalau ada masalah bolehlah bertanyakan kepada cikgu. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.